Hai semua, tahu tak cara nak buat permohonan pinjaman PTPTN? Mudah je. Permohonan boleh dibuat melalui portal rasmi PTPTN. Untuk semakkan jadual permohonan pinjaman bagi IPTA dan IPTS, anda boleh merujuk jadual permohonan pinjaman di www.ptptn.gov.my. Syarat-syarat untuk memohon pinjaman PTPTN mudah sangat. Warga negara Malaysia, berumur tidak melebihi 45 tahun pada tarikh memohon. Pastikan anda mendapat tawaran ke IPTA atau IPTS dan Politeknik dengan syarat kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dan Agensi Kelayakan Malaysia MQA. Kursus yang diikuti di IPTA atau IPTS dan juga Politeknik mestilah yang mendapat kelulusan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dan yang berdaftar dengan PTPTN tahu. Bagi pelajar-pelajar IPTS, kursus yang diikuti mestilah mendapat sijil perakuan akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia MQA dan masih dalam tempoh sah laku semasa tarikh memohon. Bagi pelajar yang mempunyai kelayakan berbeza, pengesahan perlu diperolehi daripada jabatan atau agensi yang berkenaan dan pastikan bagi tempoh pengajian hendaklah tidak kurang dari 1 tahun dan tiada penaja lain. Akhir sekali, pastikan anda ada akaun SSPN tahu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat malam semua penonton di rumah. Ya, saya ucapkan terima kasih ya. Saya ucapkan terima kasih kepada penonton yang menonton di page Skim Simpanan Pendidikan Nasional I ataupun facebook.com/sspni online. Alright, bersama saya Rasul Kamarul Zaman untuk menemani anda pada malam ini. Pada malam ni kita santai-santai saja bersembang sembang malam bersama saya Encik Rasul. Alright. Terutama sekali saya ucapkan tahniah kepada anda sebagai student ataupun pelajar-pelajar baru yang baru mendaftar ke IPT ataupun di Institut Pengajian Tinggi, tidak kiralah IPTA ataupun IPTS ataupun Politeknik. Alright, saya ucapkan tahniah setinggi-tinggi sebab anda telah melangkah ke Menara Gading. Alright. Jadi saya harap yang menonton ni sama-sama kita share lagi kepada kawan-kawan, kepada sesiapa yang masih belum mengetahui belum mengetahui tentang apa itu SSPN ataupun macam mana untuk membuat pinjaman PTPTN, dan saya akan bercerita juga pasal cara ataupun cara untuk memohon pinjaman PTPTN, apa syarat-syarat dia, dan saya akan menjawab beberapa persoalan yang sedang mengganggu dalam fikiran anda sebagai student. Alright, biasalah student. Tadi anda sudah melihat video ringkas daripada ibu pejabat kami yang menerangkan seberapa sedikit bagaimana untuk membuat ataupun untuk memohon pinjaman PTPTN. Alright. Jadi saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, sihat sejahtera di samping keluarga tersayang, dan saya harap anda dalam keadaan selamat dan menjaga diri di musim COVID ini ataupun pandemik COVID, iaitu di kawasan ada yang kawasan PKP, ada kawasan PKPD kira yang dilaksanakan di Malaysia ini. Alright. Jadi saya tidak akan melengahkan masa lah untuk apa yang saya nak ceritakan. Sekiranya
Jika anda mempunyai soalan, boleh komen terus di ruangan komen ini. Dan juga sekiranya tak sempat saya jawab, boleh saya akan jawab dalam next video, ataupun kita akan buat sesi Q&A yang lain. Alright. Seperti sedia maklum, pelajar-pelajar yang masih lagi tertanya-tanya macam mana ya nak buat pinjaman PTPTN ni. Susah lah, kata susah. Sebenarnya tak susah pun sebenarnya, jika kita faham betul-betul macam mana step by step daripada awal sehingga akhir, bagaimana kita ingin membuat cara ataupun flow lah, kalau ikutkan flow ataupun carta aliran daripada kosong sehingga ke sudah, maknanya sampai siap lah untuk permohonan itu. Jadi sebenarnya senang saja. Saya letak dekat sini, saya ada tiga syarat. Saya letak untuk memudahkan anda untuk ingat adalah 3 syarat. 3 syarat itu untuk memohon pinjaman PTPTN. Jadi sekiranya anda ingin memohon pinjaman PTPTN, anda perlu mempunyai 3 perkara ini. 3 perkara ini adalah apa dia? Ada yang boleh jawab ke? Ada yang boleh jawab? Sekiranya ada yang boleh jawab, teruskan menjawab. Okay. Alright. Tak apa, saya teruskan bercakap sebab kita ni bersembang saja, sembang malam. Alright. 3 perkara. 3 perkara. Perkara yang pertama adalah perlu mempunyai akaun SSPN. Wajib syarat ini adalah syarat wajib. Kenapa saya bagi tahu wajib? Kerana saya nak tekankan kepada anda wajib ada akaun SSPN ini, kerana sekiranya untuk memohon pinjaman PTPTN wajib membuat akaun SSPN. Okey, akaun SSPN terdapat 2. Okey, walaupun ini adalah tips yang pertama ataupun syarat yang pertama, tetapi di dalam syarat pertama ini adalah mempunyai 2 akaun, 2 jenis akaun simpanan ya. 2 jenis akaun simpanan. Untuk SSPN kita ada 2 akaun, 2 jenis akaun. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Malam ni boleh teka mana tahu kan saya nak bagi hadiah ke apa kan. Rajin-rajin jawab. Alright, untuk yang pertama, apa dia SSPN? SSPN kita ada 2 jenis akaun. 2 jenis akaun, iaitu yang pertama adalah akaun SSPNI. Akaun SSPNI ini adalah akaun simpanan akaun skim simpanan pendidikan nasional I. Kenapa akaun SSPN I ni adalah yang pertama? Kerana dia sudah dia adalah produk pertama untuk simpanan dalam PTPTN. Walaupun PTPTN sebelum ni kita dikenali sebagai memberi pinjaman kepada student ataupun pelajar, sebenarnya kami adalah mempunyai produk simpanan, iaitu yang pertama kita lancarkan adalah akaun SSPN. Alright, akaun SSPN ini kita lancarkan terlebih awal dahulu. Macam mana untuk memohon pinjaman, belum pinjaman lagi dalam tajuk pinjaman, tetapi untuk simpanan, bagaimana untuk membuka akaun simpanan SSPNI. Siapa tahu boleh jawab? Siapa tahu boleh jawab terus. Alright. Okay. Untuk membuka akaun SSPN untuk masa sekarang ni, di zaman ataupun di musim COVID-19 ini, jadi kita sebenarnya
secara lebih mudah ya, secara lebih mudah lagi untuk membuka akaun SSPNI. Untuk akaun SSPNI hanya perlu deposit sebanyak RM20 sahaja. Tiada komitmen, ada dividen, setiap tahun ada dividen, ada pelepasan cukai sebanyak RM8,000 untuk pelepasan cukai. Dan ada takaful perlindungan secara percuma sekiranya baki di dalam akaun itu lebih daripada RM1,000. Maksudnya RM1,000 ke atas akan dapat perlindungan takaful secara percuma, secara percuma pula. Alright, secara percuma iaitu kita akan bagi dollar to dollar lah kalau ikutkan kita bagi ringgit to ringgit, ringgit ke ringgit. Maknanya sekiranya kalau ada RM10,000 dalam akaun SSPNI, selepas itu deposit berlaku kematian, pihak PTPTN akan bagi lagi tambahan RM10,000 kepada pewaris untuk sebagai takaful. Alright, RM10,000 dah ada. RM10,000 dah ada. Lepas tu ada lagi RM10,000. RM10,000 ada lagi yang kita bagi. Jadi maknanya pewaris dekat sini akan dapat RM20,000 sebagai sebagai pampasan kita bagi RM10,000 ya. Alright, yang itu dah habis. Untuk pembukaan akaun SSPNI, senang saja, terus pergi ke website PTPTN ataupun website dekat bawah ni saya ada sediakan www.sspni.online. Dekat sini ambil yang SSPNI, selepas tu isi semua sekali dalam online. Jangan lupa letakkan ID agent. ID agent ni adalah ID staff atau untuk referral. Jadi referral ni sekiranya anda letak ID ini 05 kali 00002240 ini, jadi anda akan boleh terus berurusan dengan saya sekiranya anda rasa buntu untuk membuat ataupun memohon pinjaman PTPTN, start dekat sini, dekat butiran peribadi ke ataupun dekat butiran kursus ke, ataupun macam mana nak mohon, apa dia pula step lepas ni, selepas mohon apa benda. Sebenarnya flow dia terlalu panjang, tetapi saya ringkaskan saja pada malam ni sebab secara santai sahaja sekiranya anda ingin mengetahui. Alright, walaupun akaun SSPNI ni dia tiada komitmen bulanan, macam sekarang ini kami ada promosi untuk akaun SSPNI sahaja. Tempoh promosi iaitu daripada 1 Jun tahun 2021 sehingga 30 September 2021. Jadi dalam tempoh 6, 7, 8, 9, dalam tempoh 4 bulan anda layak untuk join kontes ini, kontes ataupun cabutan bertuah untuk menangi pelbagai hadiah hebat yang bernilai hampir RM240,000. Sebentar lagi saya akan bagi tahu apakah yang hadiah-hadiah yang ditawarkan oleh PTPTN kepada anda daripada SSPNI. Syarat dia adalah bukan pembukaan akaun. Tak kisah anda baru buka akaun ataupun anda sudah lama ada akaun SSPN, anda hanya perlu membuat penambahan deposit minima iaitu RM200, RM200 minima untuk deposit, minima deposit RM200. Selepas itu anda akan layak untuk cabutan bertuah. Kita ada 3 kategori: brown, silver dengan platinum. Silver, gold dengan platinum. Right, tiga hadiah ya, 3 kategori hadiah. Okey, itu 3 kategori hadiah tadi. Jadi maknanya dekat sini adalah
platinum, gold dengan silver. Alright. Okay, di sini saya okay. Boleh kita teruskan lagi akaun SSPN. Sekejap lagi saya akan putarkan. Ke anda tak sabar untuk melihat? Anda tak sabar, ya? Kalau tak sabar, saya boleh terus, ya. Saya boleh terus bagi bagi video yang sangat menarik, yang memang wow. Wow, anda tengok sendiri memang wow. Alright. Okey, kalau ada apa-apa boleh komen terus. Okey, boleh komen terus ataupun boleh WhatsApp dekat saya di 0129529017. Alright. Okey. Dekat sini macam mana nak buka akaun, saya sudah bagi tahu. Kalau tak faham boleh masuk dekat www.sspni.online. Dekat sini ada ruangan chatting untuk boleh bertanya, boleh tanya dekat situ, dan anda boleh lihat apa yang menarik. Yang menarik dekat sini sekarang ni, untuk sekarang ni memang hadiah menarik yang 240,000. Okey, saya putarkan sekarang untuk montaj hadiah, ya. Okey, boleh lihat sekarang dengan gembiranya. Alright, kita saksikan montaj untuk hadiah daripada SSP.
student membuat permohonan untuk membuat permohonan pinjaman PTPTN, anda perlu wajib mempunyai akaun SSPN. Akaun SSPN ada dua jenis. Contoh, ini ada soalan daripada customer saya bertanya, student, Encik Rasul, sekiranya saya telah mempunyai akaun SSPNI, perlukah saya untuk membuka akaun SSPNI Plus? Perlukah saya untuk membuka akaun SSPNI Plus? Apakah jawapan dia? Perlu ke tak? Bagi anda perlu ke tak untuk membuka akaun SSPNI dan SSPNI Plus? Boleh siapa-siapa boleh jawab tak dekat sini? Alright. Sekiranya membuat akaun SSPNI, sekiranya anda sudah mempunyai akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus, sebenarnya untuk membuat pinjaman PTPTN, anda perlu mempunyai salah satu sahaja akaun SSPN. Walaupun di ruangan permohonan pinjaman kami meletakkan bintang menandakan mandatory ataupun wajib mempunyai akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus dan SSPNI Plus, tetapi sekiranya anda hanya buka akaun SSPNI sahaja pun boleh memohon pinjaman PTPTN, ataupun sekiranya anda mempunyai akaun SSPNI Plus sahaja pun anda layak untuk memohon pinjaman PTPTN. Tetapi sekiranya anda mempunyai akaun kedua-dua akaun SSPN, itu terlebih baik, bagus dan baik dua-dua. Ada SSPNI, ada akaun SSPNI Plus pun ada, pun boleh, tak ada masalah, lagi bagus. Alright. Dekat sini faham untuk memohon pinjaman PTPTN. Alright. Kalau bukan memohon pinjaman PTPTN pun boleh membuka akaun SSPN. Boleh, tak ada masalah. Buka akaun SSPNI dengan akaun SSPNI Plus. Kalau tak nak buat pinjaman pun boleh. Kenapa saya cakap boleh? Sebenarnya untuk membuat tujuan untuk membuka akaun SSPN ni adalah tujuan simpanan masa depan. Tak kisah anda nak buat untuk tabung persaraan ke, anda nak buat untuk tabung persaraan, ataupun anda nak buat untuk menunaikan haji, tabung menunaikan haji, katakan RM200 sebulan anda simpan dalam akaun SSPN, simpan secara konsisten, dan sampai masa anda dah ada satu dana untuk anda membawa anda sendiri ataupun membawa ibu bapa anda untuk menunaikan haji, ataupun pergi melancong ataupun travel ke seluruh dunia akan datang. Mungkin saya akan doakan dan saya doakan agar pandemik COVID ini akan pulih sepenuhnya, Alright, supaya kita lebih aktif dan lebih happy, lebih gembira untuk memenuhi kehidupan kita. Dalam masa yang sama, saya nasihatkan kepada anda perlu patuhilah SOP sekiranya pergi membuat pembelian ataupun membeli belah di pasaraya ataupun di kedai-kedai. Elakkan untuk keluar tanpa tujuan yang penting, yang berkeperluan, supaya kita lebih selamat untuk akan datang, dan lebih banyak menyimpan. Kalau boleh menyimpan, kerana sekarang ni pun bila contoh kalau tak ada simpanan pun memang efek dekat kita sendiri. Kalau lihat ramai orang yang susah ataupun rasa kepayahan ataupun jerih ataupun penat dengan pandemik COVID ini. Inilah masanya untuk
anda lebih kesedaran, lebih kesedaran dan lebih sedar bahawa SSPN ataupun simpanan lah, tak kira lah anda selain SSPN pun sekurang-kurangnya anda mempunyai simpanan untuk anda lebih bersedia di masa akan datang, sebab simpanan itu adalah jaminan masa depan. Alright. Alright, sekiranya ada soalan boleh tanya terus saya dekat ruangan komen. Alright, kalau tak ada apa-apa saya teruskan untuk syarat yang kedua untuk membuat pinjaman PTPTN. Untuk membuat pinjaman PTPTN yang kedua adalah pembelian nombor PIN. Bagaimana nak beli nombor PIN? Nombor PIN kita ada dua cara. Macam tadi akaun SSPN ada dua jenis. Tetapi untuk pembelian nombor PIN ini ada dua cara pembelian nombor PIN. Pembelian nombor PIN ada dua cara, iaitu yang pertama, cara yang pertama boleh membeli ataupun boleh dibuat pembelian sebanyak RM5 di Bank Simpanan Nasional ataupun di BSN. Di BSN boleh membuat pembelian di sana, boleh membuat pembelian di sana. Dan selepas itu kita selepas membuat pembelian di BSN, anda perlu masuk ke website ptptn.gov.ny untuk anda key in dan tetapkan email dan password anda. Untuk membuat pinjaman PTPTN perlu login ke website ptptn.gov.my. Contohnya kalau tak faham boleh tanya saya terus WhatsApp. Okey. Cara kedua untuk pembelian nombor PIN adalah secara online. Untuk membuat pembelian nombor PIN boleh dibuat secara online. Cukup mudah. Cukup mudah untuk anda sekarang ini. Untuk pelajar-pelajar memang senang kami buat. Kami dari PTPTN buat senang untuk anda. Boleh membuat pembelian nombor PIN secara online. Alright, bagaimana untuk membeli nombor PIN secara online? Anda pergi dekat www.ptptn.gov.my. Anda terus pergi ke ruangan di ruangan pinjaman pendidikan. Selepas itu anda ambil permohonan kali pertama. Saya tak sediakan slide apa sebab ini sebenarnya sembang santai saja. Tetapi anda boleh bayangkan apa yang saya bagi tahu ni, anda boleh ulang-ulang balik. Apa yang tak faham boleh tanya terus kat saya supaya anda lebih faham, lebih mudah untuk anda sebagai pelajar ataupun ibu bapa kepada pelajar untuk membuat rujukan macam mana nak memohon pinjaman PTPTN. Alright, selepas anda membuat pembelian nombor PIN, perlu diingatkan untuk pembelian nombor PIN secara online. Sebenarnya kami tidak memberikan nombor PIN kepada anda kerana nombor PIN itu telah kami letak ataupun auto generate dalam sistem. Tak perlu key in lagi. Tak sama dengan anda beli dekat BSN Anda tak sama dengan pembelian dekat BSN. Alright. Jadi macam mana nak dapatkan nombor PIN sekiranya beli nombor PIN secara online? Bagaimana nak dapatkan nombor PIN tersebut? Ramai yang tertanya saya, bagaimana nak dapatkan nombor PIN sekiranya telah membuat pembelian RM5 dalam talian ataupun di atas talian di online. Untuk pembelian nombor PIN. Sebenarnya pembelian nombor PIN adalah pembelian akses masuk untuk permohonan
pinjaman PT-PTN. Alright, sebenarnya anda tak perlu risau sekiranya anda tidak mendapat nombor PIN sekiranya anda membuat pembelian secara online kerana kami tidak memberikan nombor PIN tersebut kerana dah auto generate. Apa yang perlu anda buat adalah pergi dekat website ptptn.gov.my, anda masuk dekat pinjaman pendidikan, seterusnya anda pergi ke pinjaman kali kedua. Dekat situ anda terus login nombor IC dengan password yang anda beli tadi, sama dengan anda setting tadi yang mula-mula tadi. Jadi password ni kena ingat walaupun setelah anda membuat setelah anda habis belajar nombor PIN, bukan nombor PIN, kata laluan yang anda tetapkan ini perlu ingat kerana anda perlu masuk untuk membuat semakan sekiranya untuk membuat pembayaran ataupun semakan tunggakan ataupun semakan nombor pinjaman pun dalam login ataupun log masuk ini. Alright. Faham ke faham? Excited malam ni ya. Alright. Anda excited sebab anda bagi energi yang power, energi yang kuat, energi yang tinggi kepada saya untuk saya terus berkongsi apa yang saya tahu untuk memudahkan anda untuk membuat pengisian permohonan pinjaman pendidikan. Alright. Okey, kita sudah masuk ke syarat permohonan yang ketiga. Yang ketiga adalah bank account bank. Okey, setiap pelajar wajib mempunyai account bank yang mengikut panel masing-masing. Panel ini macam mana anda dapat? Boleh lihat video-video saya yang sebelum ini. Saya ada menerangkan bagaimana untuk anda semak jadual. Untuk anda semak jadual permohonan untuk pinjaman pinjaman PTPTN dan butiran kursus sebenarnya. Butiran kursus anda boleh lihat dekat www.ptptn.gov.my. Lepas tu ambil dekat pinjaman pendidikan, seterusnya pergi dekat semakan jadual permohonan dan bayaran pinjaman. Bayaran pinjaman ni maknanya setelah anda lulus dah hantar, bayaran pinjaman akan dilakukan mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan oleh PT-PTN. Alright. Bank contoh kalau bank untuk bank ni dia banyak bank sebenarnya. Dia bergantung kepada IPT ataupun universiti ataupun college ataupun politeknik. Contoh kalau politeknik kebiasaannya adalah bank Islam. Sekiranya bank Islam, anda perlu mempunyai akaun bank Islam. Anda perlu membuka akaun bank Islam. Bagaimana untuk membuka akaun bank Islam untuk masa COVID-19 ni? Anda perlu berhubung dengan pihak bank untuk mendapatkan cara bagaimana untuk mendapatkan cara dan bagaimana nak membuat membuka akaun SSP, membuka akaun bank. Akaun SSPN boleh secara online, boleh letak ID saya 0005 kali 2240. Tetapi untuk akaun bank anda perlu membuka akaun bank di bank panel. Yang tu anda perlu buat kajian sikit bagaimana dan boleh call pihak bank bagaimana untuk membuka akaun bank bagaimana untuk membuka akaun bank. Alright. Setelah anda setelah anda sudah ada ketiga-tiga jenis ini, anda terus boleh membuat pinjaman PTPTN. Perlu diingatkan, sekiranya anda ingin membuat pinjaman, pastikan seperti yang saya putarkan video di awal tadi. Puan Syah dah bagi tahu untuk anda perlu ada surat tawaran, perlu akreditasi, maknanya yang MQA tu, kelulusan approve, dia tulis approve besar-besar, approve dia tulis warna hijau macam tu, approve oleh MQA. Dan yang penting sekali, anda semak
jadual permohonan. Adakah tarikh permohonan itu dibuka ataupun bilakah dibuka, bilakah ditutup? Jangan hantar semasa ditutup. Sebab bila hantar semasa ditutup, anda akan tak dapat hantar sebenarnya. Bila klik dia tak dapat hantar. Dia hang kat situ dan anda perlu tunggu next semester untuk memohon pinjaman. Dekat sini saya tegaskan, sekiranya anda terlepas SAM, yang ini adalah sangat rugi sebenarnya, sebab PTPTN tidak akan membayar back kata back payment. Maknanya kita tak bayar yang dah terlepas tu, kita dah tak buat bayaran lah. Maknanya untuk SAM yang terlepas tu anda perlu biaya sendiri. Macam tu. Alright. Menjawab persoalan, ramai student sekarang ni tertanya sekiranya selepas membuat permohonan pinjaman, setelah membuat permohonan pinjaman, bagaimana sekiranya dah submit dah, bila dah submit dah, macam mana, apakah yang perlu dibuat? Yang sebenarnya yang perlu dibuat adalah contoh sekarang ni adalah pada bulan Julai. Pada bulan Julai ini tempoh permohonan daripada 2 Julai sehingga 31 Julai. Sekiranya anda submit di dalam online PTPTN, submit pada 2 Julai, submit pada 2 Julai sehingga 31 Julai, untuk tarikh approval ataupun kelulusan dia adalah pada 8 hari bulan 8 ya. 8 hari bulan 8, paling awal pun 7 hari bulan 8. 8 hari bulan 8 anda boleh semak ataupun anda boleh log masuk balik yang anda dalam sistem iOnline tadi, iOnline PTPTN untuk permohonan tadi, semak balik. Bila dah diluluskan, anda perlu cetak 2 set, 2 kopi. Jangan depan belakang, dia tak boleh depan belakang. Lepas tu anda perlu sertakan surat tawaran belajar dan perlu tampal stamp 2 keping di muka surat 7/15. Di muka surat 7/15 di kedua-dua set, di kedua-dua kopi. Maknanya kopi student dengan kopi PTPTN. Alright, selepas anda tanda tangan semua sekali, di bahagian saksi, sekiranya anda tiada saksi, anda boleh terus hantar kepada kami. Kami PTPTN boleh tolong menjadi saksi. Sekiranya anda boleh dapatkan macam ketua kampung ataupun guru besar ataupun pengetua, kalau anda boleh dapatkan tanda tangan mereka, boleh teruskan. Anda boleh, lagi bagus, lagi senang, anda just sign dekat anda semua, dekat salinan pelajar yang tanda tangan pelajar, semua tanda tangan pelajar. Lepas tu tarikh tu boleh letak tarikh pada anda sign pada masa tu. Tak semestinya tanda tarikh tu tak semestinya tarikh pada hantar. Dia tarikh masa sign. Masa sign, katakan pada masa ni adalah 8 bulan 8, terus print, lepas tu sign terus. Bila sign boleh tulis tarikh 8 bulan 8, macam tu. Dia bukan tarikh di surat tawaran, tak. Dia adalah tarikh sign ataupun tarikh tanda tangan. Alright. Selepas tanda tangan semua sekali, susun 2 kopi, sertakan sekali dengan surat tawaran. Surat tawaran kena palang kena palang untuk kegunaan PTPTN sahaja. Okey, bila dah 2 kopi, anda boleh terus submit terus submit ataupun courier. Sekarang ni kami menerima secara courier sahaja. Untuk dokumen perjanjian ni kami hanya terima secara courier. Jangan pos biasa. Pos biasa akan lambat gila sampai. Jadi kami tak nak sekiranya anda lambat sampai kepada pihak PTPTN HQ, PTPTN kami, Cik Syahri, tak salah saya, Cik Ahmad Cik Ahmad, bila dah terima lewat,
kami tidak akan proses. Anda perlu membuat membuat permohonan baru. Yang tu kami tak jamin sekiranya permohonan baru tu masih lagi dibuka ataupun ditutup. Kalau ditutup, anda perlu mohon next. Kalau boleh, sekiranya anda sudah lulus lulus pinjaman PTPTN, anda perlu print tampal stem hasil, sign semua sekali, terus hantar ke pejabat PTPTN HQ. Untuk sekarang ni kena kurier, sebab semua pejabat PTPTN Cawangan ditutup. Alright, dekat sini boleh faham semua boleh faham. Kalau yang belum share like tu, boleh share dulu video saya agar video ini bermanfaat kepada mereka yang memerlukan informasi ataupun maklumat yang tepat untuk cara memohon pinjaman PTPTN dan apa yang perlu dibuat sekiranya anda adalah seorang student tetapi anda ingin membuat pinjaman PTPTN, lepas tu tidak tahu bagaimana cara untuk membuat pinjaman PTPTN. Boleh ulang balik video ini, saya takkan delete, saya letak saja dekat page ini. Anda boleh buat rujukan dan anda boleh study bagaimana cara-cara untuk membuat pinjaman. Sekiranya anda tidak faham, anda boleh hubungi terus saya di talian 012-952-9017. Alright, saya rasa itu saja. Okey, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa tak faham, boleh terus komen, boleh terus WhatsApp saya ataupun masuk dekat website kami www.sspni.online. Dekat situ ada ruangan chat. Boleh klik dekat ruangan chat, boleh terus WhatsApp PM saya lah. Alright. Dan dekat komen saya ada pin untuk Telegram channel. Siapa yang masih belum join Telegram channel, sebab Telegram channel ini cukup bermanfaat kepada anda kerana saya akan update sekiranya ada info-info yang terbaru. Okey, saya akan update dekat situ. Anda boleh lihat apa yang boleh anda lihat dan yang boleh anda faham apa itu SSPN ke, ataupun anda nak tahu lebih lanjut, boleh terus discuss dekat situ. Saya ada buat ruangan untuk discuss Dan dekat sini juga saya memohon kemaafan Saya minta maaf sekiranya ada terkasar bahasa. Saya rasa untuk kali ini, untuk malam ni, sudah 45 minit saya dah live Jadi saya harap perkongsian malam ini cukup bermanfaat kepada anda, kepada student ataupun kepada ibu bapa. Sekiranya anda untuk membuat deposit ke, boleh, tak ada masalah. Saya akan buat video lagi untuk next ataupun di masa akan datang. Okey, kita akan berjumpa lagi insya-Allah dengan jangan lupa like, share. Yang tu penting sebenarnya untuk anda memberi info ataupun memberi input kepada mereka yang lebih mengetahui, bukan lebih mengetahui, maknanya untuk yang mereka ingin mengetahui cara-cara untuk membuat pinjaman PTPTN ataupun ingin membuka akaun SSPN. Alright. Okey, saya rasa itu saja. Untuk hari ini, untuk malam ini. Okey. Dekat sini saya ada satu persoalan dekat WhatsApp saya. Dia terus masuk WhatsApp saya. Okey. Dia bertanya dekat sini, sekiranya saya sudah membuat submission ataupun sudah membuat penghantaran
melalui online, dan status sekarang ini adalah sedang diproses. Apa perlu saya buat? Apa perlu saya buat? Jadi maknanya di sini apabila anda student student dah buat penghantaran ataupun submission ataupun sudah submit ataupun sudah membuat pengesahan penghantaran dah hantar secara online, status tu pastikan status bertukar kepada sedang diproses. Kalau status masih belum lengkap, bermakna itu adalah anda sudah hantar dan anda perlu tunggu. Contohnya macam saya bagi tahu tadi, bulan 7 submit, bulan 8 baru approve, dalam 7 hari bulan 8 baru approve lah. Jadi maknanya bukan ambilan Julai, bukan ambilan Jun ke apa, sebab untuk permohonan pinjaman PTBTN ini adalah bila submit bulan ni, bulan depan barulah dia ada approval. Bila approve lah barulah perlu cetak dan perlu cetak dan hantar kepada PTBTN seperti yang saya bagi tahu tadi. Okey, terima kasih. Sekarang ni ada satu soalan daripada Wan Hasmida. Nak tanya, SSPNI Plus ni serendah simpanan bulanan RM30 kan? Betul? Serendah RM30. Boleh keluarkan bila-bila masa jika kita perlukan ke macam mana ya? Maknanya dekat sini soalan dia adalah SSPNI Plus. Untuk soalan SSPNI Plus sebenarnya paling minima adalah RM30 sebulan. Dalam RM30 sebulan dia ada RM20 untuk simpanan, RM10 untuk takaful. Okey, secara bulanan, wajib secara bulanan, dan sekiranya untuk membuat pengeluaran perlu tunggu 3 tahun. Paling minima adalah 3 tahun. Tetapi dekat sini untuk kiraan saya, sekiranya ambil package RM30 sebulan, sebenarnya dalam tempoh 5 tahun. Kalau ikutkan dalam tempoh 5 tahun baru boleh buat pengeluaran. Kerana untuk akaun SSPNI Plus perlu kekalkan amount RM1,000 di dalam akaun. Kalau ikutkan dalam kiraan 5 tahun baru boleh keluarkan RM300 dan kekalkan RM1,000. Sekiranya kalau terdesak sangat, contohlah, ini bukan saya nak cakap, tetapi untuk persediaan sekiranya kalau terdesak, kalau terdesak sangat, boleh tutup terus akaun SSPNI Plus dan bahagian simpanan terus dimasukkan ke dalam akaun bank. Untuk penutupan akaun, yang ni tidak boleh dibuat secara online, yang ni boleh buat secara di cawangan terdekat. Untuk masa sekarang tidak boleh membuat sebarang penutupan sebab kita di cawangan masih lagi belum dibuka, dan kita masih mematuhi SOP dan kerajaan yang tetapkan untuk kami tidak boleh beroperasi buat masa sekarang ini. Jadi terima kasih kerana bertanya, itu bagus bertanya, sebab kita untuk package SSPNI Plus ada 6 package. Package Intan adalah RM30, Delima RM50, Topaz RM100, Zamrud RM200, Nilam RM300 sebulan, dan package Berlian adalah RM500 sebulan. Alright. Untuk membuat pembukaan akaun boleh masuk dekat www.sspni.online. Dekat situ boleh pilih sama ada nak buka akaun SSPNI ataupun SSPNI Plus. Alright, bagus. Terima kasih kerana memberi soalan bertanyakan soalan. Ini bagus. Okey, sama-sama kita mengetahui apa dia lagi.
Untuk SSPNI Plus macam saya bagi tahu tadi, masih belum ada cabutan. InsyaAllah akan datang ada cabutan. Sekiranya anda buka akaun sekarang pun, anda masih berpeluang lagi untuk memenangi ataupun melayakkan diri untuk cabutan bertuah. Kerana untuk cabutan bertuah setiap tahun kami akan adakan, kebiasaannya dalam RM50 lah. Tetapi tengok kepada kempen tersebut. Kebiasaannya RM50 untuk satu cabutan. Okey, untuk masa sekarang ni kami ada promosi untuk SSPNI sahaja, daripada deposit pada 1 bulan Jun sehingga 30 September sahaja untuk tempoh promosi untuk simpan, dan perlu kekalkan deposit tersebut sehingga 31 Disember untuk melayakkan diri untuk cabutan bertuah. Untuk cabutan bertuah kami ada 3 kategori untuk SSPNI. Alright. Okey. Setakat ni okey Alright. Terima kasih kerana bertanya. Alright. Saya lihat lagi ada lagi WhatsApp yang terus tanya ni, saya terus jawab teruslah. Senang sikit kan. Nanti terus lihat video dan boleh baca-baca balik lah. Boleh semak balik apa benda yang boleh dilihat ataupun yang boleh pelajari ataupun boleh tahu. Okey, perbezaan, ada orang tanya perbezaan SSPNI dengan SSPNI Plus. Perbezaan dia adalah SSPNI adalah 100% simpanan, tiada komitmen bulanan. Untuk SSPNI Plus dia ada simpanan dengan takaful mengikut package, paling minimal RM30 sehingga maksima RM500 sebulan, dan yang tu ada komitmen bulanan. Alright. Okey. Boleh ke kalau sekiranya membuka akaun, ni ada soalan lagi, boleh ke saya membuka akaun, saya dah ada akaun SSPNI, nak buka akaun SSPNI Plus, boleh ke? Ini soalan bagus. Bagus malam ni aktif, walaupun bukan di Facebook, tetapi di dalam WhatsApp juga ada pertanyaan semacam ni. Okey. Sekiranya untuk buka akaun SSPNI, dah ada akaun SSPNI dan nak buka akaun SSPNI Plus, boleh, tak ada masalah, boleh terus ke www.sspni.online, boleh register dekat situ, ambil SSPNI Plus untuk daftar. Okey, ini tak ada masalah sebab dia akaun berlainan. Login untuk semakan penyata pun berlainan. Dia contohlah, untuk SSPNI Plus ni, dia ada takaful bulanan, boleh buat secara potongan gaji ataupun potongan secara auto debit bank. Okey, yang tu teruskan je. Contoh katakan paling minimum ambil yang RM30 je. Bulan-bulan potong saja setiap bulan auto debit. Sekiranya ada duit lebih, duit tambahan macam duit raya ke, duit raya haji kan, ataupun ada orang nak bagi zakat ke, ataupun nak bagi sedekah kat kita, ataupun ada duit lebih, duit bonus ke, nak buat simpanan, yang tu saya galakkan untuk simpan di SSPNI kerana dia 100% simpanan. Letak dekat situ, katakan RM1,000, letak dekat akaun SSPNI biasa sebab dia tak ada potongan untuk takaful. Kenapa saya bagi tahu sesuai diletakkan di akaun SSPNI, kerana akaun SSPNI adalah 100% simpanan, dan sekarang ni ada promosi untuk menangi cabutan. Dan sekiranya perbandingan katakan kalau saya letak dekat SSPNI Plus, macam mana RM1,000 tu? Boleh, tak ada masalah. Katakan package RM30, dia akan bahagikan dengan yang RM30 tu kan, dia RM20 bahagian simpanan, yang RM10 tu adalah bahagian takaful. Daripada RM1,000 akan bahagi jugalah kepada RM20 daripada tu adalah simpanan, dan RM10 tu adalah daripada dia akan masuk kepada takaful sebagai advance payment lah. Bagi saya rugi sebab
Sekiranya kalau ada duit lebih letak dekat akaun SSPN Plus, dia akan jadi advance ke takaful. Apabila advance ke takaful, dia akan jadi dekat sini, dia akan jadi tak ada dividen lah. Sebenarnya dividen tu dikira dalam bahagian simpanan, kerana dividen kami banyak, 4%. Dividen kami 4%. Tinggi, kiranya sangat tinggi jika dibandingkan dengan bank. Kalau bank ke ataupun yang lain lah. Kalau cakap bank pun ada yang tinggi, tetapi yang tu fixed deposit. Tapi kalau yang simpanan biasa, kami lagi tinggi lah. Tetapi bukan bermakna tak perlu simpan di bank, tak. Bukan macam tu. Sebenarnya di bank perlu juga dekat SSPN. Sekiranya anda nak lebih lagi dividen, boleh simpan dekat akaun SSPNI. Alright, dekat sini faham jelas sekiranya ada soalan, teruskan tanya, tak ada masalah. Saya boleh terus jawab Saya boleh terus jawab sekiranya ada soalan. Okey. Bagus pertanyaan malam ni. Boleh tanya terus. Saya boleh jawab terus. Apa benda yang boleh saya sharekan kepada anda. Sekiranya tak ada soalan, saya boleh tamatkan lah kot. Dah hampir sejam dah hampir sejam. Lagi 2 minit untuk ni saya bagi ruangan lagi. Sesiapa yang ingin membuat pertanyaan boleh terus tanya saya tanya di ruangan sembang santai ini. Alright. Okay. Terima kasih malam ni yang sangat excited malam ni. Excited malam ni. Bagus Boleh terus tanya. Kalau tak ada, saya ingin tutup dan saya akan tangguhkan sesi live ini. Dan kita akan berjumpa di lain hari, lain rancangan. Okey. Di lain hari, lain rancangan. Okey. Sekiranya tak ada apa-apa, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang belum share. Boleh share dulu, boleh like, boleh komen. Dan teruskan sokongan anda kepada saya untuk memberikan lebih info lagi kepada anda semua. Alright. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Alright. Bye bye.